Assalamualaikum semua. Abang sekarang ni berada di Lita Antarabangsa Sepang. Dan yes, kalau anda perhatikan, di sebelah abang ini adalah Proton X50. Dan hari ini abang akan buat beberapa course, termasuklah slalom, ada drag race yang dibagi, ada BMW X1, dia ada bagi Honda HR-V. Dan seterusnya kita akan buat auto parking dan juga brake, emergency brake dan sebagainya. So, untuk hari ini tiada full drive. Abang tak akan bercerita pasal full drive, tetapi abang akan cerita sepintas lalu apakah feel katanya Proton X50 ada Proton Ride Handling. Betul ke tidak? Sekejap lagi kita akan buat slalom, kita akan test, kita akan tengok. Dan untuk yang lain-lain, kita akan pergi ke one by one. Let's go check it out model ini. Alright, so sekarang ni abang nak buat test slalom. Kita nak tengok macam mana stability Proton X50. Kita tengok, try 50 kelajuan. Yes, right. So far okay. Untuk sebuah SUV not bad dengan Proton handling. Boleh katakan stabil untuk X50. However, ini sebab kita dalam road di Lita tau. So, road di Lita berlainan dengan road di luar. So, however, test ini tidak boleh menjanji memberi apa-apa kesimpulan sebab track jalan cantik tetapi road yang sebenar adalah di luar. So untuk yang itu kita kena test full review kemudian lah. Tapi so far okey untuk handling Proton X50 ni. Dan jom kita pergi pula ke next test. Dan untuk drag race dia bagi BMW X1 dan juga kita ada Proton F50 dan juga kita ada juga Honda HR-V. Kenapa dia bagi BMW X1? Sebab dia kata dia menggunakan enjin yang sama, silinder yang sama iaitu 1.5 liter, 3 silinder. Tetapi kalau nak di-comparekan antara horsepower dan juga torque, sebenarnya Proton F50 adalah yang paling tinggi. Of course lah, dia yang tinggi, that's why lah dia pilih kompetitor ni. So kita tengok siapa yang menang lepas ni ya. Alright, abang sekarang berada dalam Proton X50. Ini adalah versi hatchback, versi flagship, 1.5 liter TGDI, 3 silinder, 177 PS dan juga 255 Nm torque. Dia kata 0 to 100 adalah 7.9 saat. So kita tengok macam mana. Okay, dia ada lag sedikit, kosong sedikit. Of course lah, Proton kena menang. Tak menang dia takkan cek kereta dia. Dan antara ciri yang paling dinantikan oleh semua rakyat Malaysia pada Proton X50 ni adalah ciri APA. Yes, APA. APA iaitu Auto Parking Assistant. Dan apa yang uniknya sistem APA ni pada Proton X50 adalah berbanding dengan brand yang lain ataupun OEM yang lain adalah dia tak perlu mengawal gear, dia tak perlu masuk gear D, tak perlu masuk gear reverse, dia tak perlu tekan brake, dia tak perlu tekan minyak, tetapi hanya menekan button auto parking dan hold, tahan itu dan steering akan bergerak sendiri, gear reverse akan masuk sendiri, D akan masuk D sendiri sehinggalah masuk ke dalam parking. Dan dia ada dua pilihan, sama ada kita nak masuk secara melintang ataupun kita nak masuk dalam kedudukan menegak. Dan apa yang lebih penting lah, apabila once dia complete je parking, automatically gear akan berada pada mode P ataupun mode parking. Boleh katakan dia adalah lebih pintar walaupun agak leceh kita perlu menekan button auto parking itu. Tapi secara overall bagi abang, ini adalah salah satu ciri parking yang agak pintar pada Proton X50. Baik, kita dah settle slalom, kita dah settle drag race dan ada satu lagi persoalan yang masih belum dijawab. Dan ini adalah antara concern ramai orang. Adakah enjin 3 silinder pada Proton X50, adakah dia bergetar ataupun bising seperti yang diwar-warkan? So, untuk yang terakhir kita nak test. So, dekat sini ada abang ni ada air. So, kita nak test, kita nak letak di bahagian enjin. Lepas tu kita nak letak di bahagian dalam. Kita nak tengok betul ke enjin 3 silinder bergegar ataupun kuat bunyi dia. So, kita akan buat test sekarang ni.
Okey, dan sekarang kita nak buat test. Betul ke enjin 3 silinder bergegar atau tidak? So, mungkin boleh start enjin. Yes, kalau kau perhatikan, memang gegar. Dan kalau ikutkan logik, kalau ikutkan mana-mana sekalipun, okey, mungkin boleh tutup, off kan? Okey, to be fair sebenarnya, Horsey memang bergegar dekat sini. Okey, kita boleh nampak reaksi botol. Dan kalau ikutkan, betul, mana-mana kereta ataupun mana-mana enjin memang akan bergegar. Itu adalah normal. Tetapi dari segi dia punya bunyi bising itu, yes, memang wujud. Tetapi persoalannya, kalau kita berada di dalam kereta, adakah dia akan reaksi botol ni sama seperti kita letak sini? Adakah betul duduk di dalam bunyi sangat bising? Adakah botol ni akan bergegar ke tidak? Kita akan buat demo dekat bahagian dalam pula. Jom. Dan seterusnya kita buat ujian. Kalau kita berada dalam kereta macam mana pula? Sama juga, kita letak kat dashboard, kita start enjin. Tidak. Okey? So, untuk bahagian dalaman, dia tidak bergegar. Dan kalau ikutkan, sebenarnya ini adalah antara kerisauan abang. Sebab, kalau kita start, memang kita ada terasa gegaran dia sedikit. Betul. Tapi abang berani yakin bahawa mungkin korang ada di antara you all yang akan komen pasal benda ni. Tetapi, once kalau berada di dalam, kita tak nampak gegaran dekat sini. Kita nampak botol air ni tiada gegaran. Air ni tidak berkocak. Walau kita rem sekalipun, tidak. Dan apa yang surprise dia, abang nampak di Proton dah buat sedikit tune NVH dan sebagainya. Once apabila kita berada di dalam kereta, bunyi dia sebenarnya tak bising. Tetapi kalau kita berdiri di luar kereta, bunyi dia sangat bising. Bunyi dia macam ala-ala truck pickup macam tu. Okey, ini adalah komen jujur. Kalau berada di luar, bunyi dia sedikit bising. Tetapi once berada dalam kereta, dia tak ada. Bunyi tu boleh katakan hilang ataupun reduce bunyi itu. Okey? So, itu ujian yang abang buat, enjin 3 silinder yang menjadi kerisauan orang ramai. Persoalan yang lebih penting, berapakah harga untuk Proton X50? Seperti yang abang katakan sebelum ini, buat masa ini Proton masih belum mendedahkan sebarang tanda harga untuk Proton X50. Sama ada dijual lebih 100,000, bawah 100,000, kita masih tak tahu. Tetapi buat masa ini adalah antara beberapa test yang abang dah buat. Dan untuk full review, anda perlu tunggu selepas pelancaran. Kita akan buat satu full review yang lengkap mengenai Proton X50. Jadi abang rasa sampai sini saja video kita kali ini. Dan macam biasa, jika ada sebarang cadangan atau pandangan ataupun soalan, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe page kami di Panlaju.com dan juga Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.